Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Saifullah bin Salihuddin, nombor matrik 03 DET 18 F2013 dari kelas DET 5A. Nama penyelidik saya ialah Encik Syaham Saha bin Ismail. Saya pagi ini ingin membentangkan tentang projek saya iaitu IoT Air Pollution Meter using ESP8266. Pengenalan. Yang pertama, disajikan di sini adalah meter pencemaran udara yang didayakan oleh IoT. Yang kedua, memantau kualiti udara dengan menggunakan telefon pintar. Dan yang ketiga ialah mengesan gas dan suhu di sekeliling. Projek saya memfokuskan tentang menyukat gas dan suhu di sekeliling kita. Penyataan masalah. Yang pertama ialah kebocoran gas. Kebocoran gas ini kita dapat melalui kebanyakannya ialah di dapur. Kerana di dapur kita ingin memasak, kita hendaklah menggunakan tong gas. Betul? So, tiub daripada gas ke dapur itu kemungkinan tidak elok ataupun sudah lama yang boleh menyebabkan kebocoran berlaku. Dan dengan adanya air pollution meter ini, kita dapat detect lebih awal supaya tidak berlaku kebakaran. Yang kedua ialah asap rokok. Asap rokok seperti mana yang kita tahu, kebanyakan orang lelaki Malaysia sering menghisap rokok. Dan asap rokok adalah lebih bahaya daripada orang yang menghisap rokok tersebut. Kerana asap tu mengeluarkan bermacam-macam gas seperti karbon monoksida yang boleh menyebabkan kita sesak nafas dan sel-sel darah merah kita akan kurang aktif dan oksigen tidak dapat mengalir ke otak. Dan yang terakhir sekali ialah kebakaran. Ini dapat mengelakkan daripada kebakaran kecil menjadi kebakaran yang amat besar. Dan ini kita lebih sering tahu berlaku kerana kemungkinan lita pintas dan ataupun akibat puntung rokok tu sendiri. Mungkin semasa buang tu kita tidak perasan yang apinya masih ada lagi, dan bila kita buang tu terkena di kawasan yang mudah terbakar dan menyebabkan rumah kita terbakar. Okey, dan next ialah objektif. Objektif projek ini ialah yang pertama, membina litar pencemaran udara yang berasaskan IoT. Seperti mana yang kita tahu, IoT ialah Internet Other Thing. Yang kita tahu ia merupakan berasas internet, yang menggunakan internet. So, litar yang saya akan buat ini, kita memerlukan hotspot, iaitu data daripada handphone yang akan disambungkan kepada ESP8266. Dan yang kedua ialah memantau pencemaran udara, iaitu untuk memastikan udara di sekeliling kita bebas daripada karbon monoksida ataupun karbon oksida dan gas-gas yang membawa kemudaratan kepada diri kita sendiri. Dan yang terakhir ialah dapat menjaga kesihatan. Jika udara di sekeliling kita tidak tercemar, kesihatan kita tidak akan terjejas dan kita akan dapat hidup dengan lebih sihat. Okay, next ialah skop kajian. Saya lebih tertumpukan kepada ada dua tempat, iaitu di rumah dan juga di pejabat. Di rumah
kita fokuskan kepada di bilik tidur, ruang tamu dan dapur. Ketiga-tiga ruang ini adalah tempat di mana kita seringkali duduk sekali. Contoh bilik tidur. Bila waktu malam kita mestilah nak tidur. Lepas tu, jika dengan adanya air pollution meter ni, kita boleh mengetahui dalam bilik tidur kita sama gas yang tidak baik itu adalah tinggi ataupun rendah. Kalau tinggi, mungkinlah kita akan tidur tempat lain. Dan yang kedua ialah ruang tamu, di mana seisi keluarga sering meluangkan masa bersama di ruang tamu, seperti tengok TV dan bersembang-sembang kosong. Dan ini amat penting juga untuk adanya air pollution meter ni. Mungkin salah seorang daripada ahli keluarga tersebut mengisap rokok. Jika dia mengisap rokok, kita boleh memberi nasihat supaya isap di luar ataupun minta berhenti. Dan yang terakhir ialah dapur. Dapur adalah tempat yang panas sebab di situ kita ada tong gas, di mana di dalam gas itu kita tahu mempunyai gas yang amat mudah untuk terbakar dan boleh menyebabkan kesihatan kita terjejas. Dan di pejabat pula, saya fokus pada dua tempat, iaitu ruang rehat dan ruang persendirian. Ruang rehat ni seperti mana kita tahu, tempat untuk membacuh kopi, air-air dan makan makanan ringan lah. Untuk memanaskan air tu mestilah kita memakai cerit elektrik, betul. Lepas tu, jikalau salah seorang staf di tempat kerja tu lupa dan akibatkan kebakaran kecil atau lintas pintas, kita boleh tahu. Sebab air pollution meter ni akan mendetek gas di kawasan ruang rehat tersebut dan akan memberitahu kepada pekerja-pekerja di sana. Dan ruang persendirian ni adalah tempat kita bekerja, di mana kita memakai laptop. Lepas tu switch pun banyak juga. Dan sama seperti ruang rehat, ia mungkin kemungkinan besar akan berlakunya lintas pintas dan kita boleh mengelakkannya. Dan ini adalah komponen-komponen yang saya pakai, iaitu MQ135. MQ135 ni fungsi dia adalah untuk mendetek gas di sekeliling kita. Dan yang kedua ialah DHT11, iaitu function dia ialah mengukur suhu dan kelembapan udara. Dan yang terakhir ialah ESP8266. ESP8266 ni merupakan antara komponen yang penting. Tanpa ESP8266, data saya tidak akan berjalan. Dan kita perlu memasukkan coding yang kita telah buat supaya MQ135 dan DHT11 dapat berfungsi seperti mana yang kita mahu. Okey, seterusnya ialah gambar raja blok. Seperti yang saya terangkan, pada input kita mempunyai MQ135 dan DHT11, di mana MQ135 dan DHT11 ini akan mengesan gas dan suhu, dan data tu akan melalui ESP8266 yang telah kita letak coding. Dan bila dah dikesan, data tersebut akan dihantar melalui iCloud, dan iCloud akan hantar kepada aplikasi Blink yang ada di handphone kita. Carta alih. Ini ialah carta alih untuk data saya berfungsi, ya, di mana ESP8266 perlu disambungkan ke Wi-Fi ataupun hotspot handphone. Dan jika
line itu elok ataupun tak ada gangguan, MQ135 dan DHT11 akan mengesan gas dan mengesan suhu. Kemudian bacaan gas dan suhu akan dipaparkan di telefon, iaitu di dalam aplikasi Blink, di mana ia akan menunjukkan nilai gas dan suhu. Kemudian jikalau bacaan suhu dan gas terlalu tinggi, ia akan menghantar notification ke notification Blink, dan kita akan tahu jikalau gas dan suhu itu tinggi ataupun tidak. Okay, next. Ini ialah litar saya, dan ini ialah coding yang telah saya buat. Seperti mana kita tahu yang kita memerlukan coding untuk MQ135, DHT11, di mana saya mencari di Google dan menggabungkan dua coding tersebut menjadi satu. Dan kemudian saya juga memasukkan kod Blink di dalam email saya, di mana untuk kita memastikan kita boleh pakai aplikasi Blink tersebut. Jikalau nombor tu tak ada, kita tidak akan dapat menjalankan projek ini. Seperti mana kita tahu, temperature Blink notification notify temperature over 29C. Jikalau temperature di sekeliling kita lebih daripada 29, ia akan menghantar notification. Manakala jikalau gas melebihi 600, ia akan sama juga akan menghantarkan notification ke handphone kita. Ini ialah reka bentuk projek saya yang telah saya reka. Hasil dapatan ialah fungsi bagi MQ135 adalah mengesan gas, manakala DHT11 pula adalah untuk mengesan suhu dan kelembapan. Apabila nilai suhu melebihi 29 dan nilai gas melebihi 900, Blink akan memberitahu melalui pemberitahuan yang telah dibuat dalam Blink. Seperti mana yang saya cakapkan tadi, apabila gas melebihi 600 sahaja, ia akan naik notification seperti gambar rajah di bawah, dan ia akan tulis high smoke detected, yang bermaksud terlampau banyak gas yang tidak elok di sekeliling kita. Dan untuk suhu yang tinggi, apabila bilik itu terlampau panas ataupun tiba-tiba hujan, tiba-tiba berlaku kebakaran di situ, maknanya suhu di tempat itu akan tiba-tiba naik mendadak, dan ia akan memberitahu kita melalui handphone kita. Kesimpulan yang saya dapat adalah projek ini amat sesuai bagi golongan bujang atau yang sudah mendirikan rumah tangga. Selain itu, kita boleh menjaga alam sekitar dengan mengurangkan pembakaran terbuka dan sebagainya. Ini ialah milestone projek satu saya yang dilakukan selama 15 minggu untuk menjayakan projek ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Saifullah bin Sulaiman, nombor metrik F2013. Ingin memberitahu sedikit tentang projek saya, iaitu IoT Air Pollution Meter. Kita memakai adalah ESP8266, MQ135 dan DHT11. MQ135 ini adalah function dia adalah untuk mengesan gas di sekitar kita,
Dan DHT11 ini adalah untuk mengesan suhu dan kelembapan. Bila kita dah connect macam ni, lepas tu kita connectkan pula kepada aplikasi Blink. Kita play. Apabila suhu melebihi 29 darjah Celsius, dia akan mengeluarkan notification seperti ini. Okey. Lepas tu untuk gas, kalau gas melebihi 800, ia akan tulis keluar high smoke detected. Okey, itu sahaja. Terima kasih.